Salam sejahtera. Jadi untuk minggu ini kita akan lihat kepada penyelesaian masalah bab 5 ungkapan algebra. Ini merupakan bahagian terakhir untuk bab 5 ya. So over here kita akan rujuk kepada buku kerja 1 iaitu muka surat 31. Saya akan bincangkan beberapa soalan supaya kamu boleh lihat dan cuba fahamkan dan jawab. So let us look at this question 5A. So pada rang jawapan isikan petak kosong dengan nombor yang betul. Di sini diberikan 2 markah. Dan jika kita lihat pada soalan ada 2 petak, maknanya setiap petak tu adalah 1 markah. Okay, let us look at the question. So di sini ada 2 kurungan iaitu P tolak 5Q dalam satu kurungan. Kemudian kita ada juga 2P tolak 4Q dalam satu lagi kurungan. Dan depannya adalah nombor 3. And lastly di sini adalah tambah 9. So apa yang kita buat untuk bahagian ini ialah kita bukakan kurungan dahulu. So from here, nak jadikan bahagian ini, kita bukakan kurungan. So the first kurungan ini ada P tolak 5Q. So tiada perubahan. Boleh nampak adalah sama dengan soalan. P tolak 5Q disebabkan depan ni adalah nombor 1, positif 1. So tiada perubahan. Yang kedua bahagian ini, di depannya adalah tolak 3, sebagaikan negatif 3. So negatif 3 didarabkan ke dalam setiap sebutan dalam ungkapan tersebut. So negatif 3 darab positif 2P. Negatif darabkan dengan positif akan menjadi negatif. So 3 darab 2, 6. 6P. Lihat di depan ni memang pun dah negatif kan? Sebab negatif positif negatif. Okay, yang kedua ialah negatif 3 darab pula dalam sebutan yang kedua, negatif 4Q ini. So negatif darabkan dengan negatif, kita akan mendapat positif. So here kita dapat positif 12Q. So 3 darab 4, 12. 12Q. And lastly, bahagian ini adalah tambah 9. So that's how you get the persamaan yang kedua ini. So daripada persamaan yang kedua ini, bagaimana pula dia mendapatkan jawapan akhir? Sebab kamu lihat dia dah skip satu step, iaitu menyusunkan mengikut sebutan serupa, sebutan tak serupa. So saya tunjukkan di sebelah kanan. So over here, kita kumpulkan sebutan tersebut. First one ialah P. Kita ada lagi di sini tolak 6P. Jadi tuliskan, susunkan semula P tolak 6P. Kemudian kita ada juga Q, tolak 5Q dan tambah 12Q. So sambung di bahagian belakang, tolak 5Q tambah 12Q. Dan last sekali ada tambah 9. Tambah 9. Jadi P tolak 6P. So bagaikan bayar 1, hutang 6. So hutang lagi 5P. Bandingkan dengan yang diberi, negatif 5P. Sama. Next one ialah bahagian Q. Jangan lupa ada lagi tanda yang ini. So ini adalah negatif 5Q tambah 12Q. So hutang 5 bayar 12. Terlebih bayar 7. So 7Q. Over here memang pun dah tambah. So letakkan sahaja 7Q. And last kali hanya ada nombor tambah 9. So tambah 9. Bandingkan dengan yang diberi, memang pun tambahkan 9. So that is how kamu mendapatkan jawapan bagi 2 petak yang ini. Okay. Saya ingin nasihatkan supaya kamu gunakan pensel ataupun highlighter kalau kamu nak buatkan susunan ikut sebutan serupa. Sebab kalau kamu gunakan pen conteng seperti yang saya tunjukkan di sini, nanti susah nak padam jika kamu buat silap. So, isikan jawapan dalam pen, tapi yang contengan tu gunakan pensel. Okey, kita sambung lagi dengan soalan 5B. Jadi di sini, seutas ribbon yang berukuran 28x kuasa 3, y kuasa 2 cm digunting supaya setiap satunya mempunyai panjang 4xy cm. Tentukan bilangan potongan ribbon yang dapat dihasilkan. Jadi di sini diberikan markah akhirnya adalah 2 markah. Dan biasanya kalau 2 markah bermakna
jalan kerja K 1 markah dan jawapan akhir N adalah 1 markah. Kebanyakan pelajar akan menghadapi masalah bila diberikan soalan penyelesaian masalah kerana ayat yang panjang kemudian tak dapat nak ketahui apakah yang diperlukan dalam soalan tersebut. Jadi saya recommend untuk buatkan lakaran, lakarkan gambar tersebut supaya kamu nampak apa yang nak dicari. So katakan this is the seutas ribbon tersebut dan panjang keseluruhannya adalah 28 X kuasa 3 Y kuasa 2. Dan ribbon ini akan dipotongkan supaya setiap bahagiannya adalah 4 XY. Semua maklumat ini adalah dalam soalan. So, kalau nak potongkan setiap bahagian 4 XY, jadi akan ada berapa bahagian dalam sini? Kita lihatkan kepada nombor. Saya bagikan contoh yang lain pula. Katakan yang ini ialah seutas ribbon. Panjang keseluruhannya adalah 10 cm. Dan kita potongkan supaya setiap bahagian adalah 2 cm. Okey, 2 cm. Jadi ada berapa kerat yang akan saya dapat? Biasanya pelajar akan kata 10 bahagi dengan 2. Jadi kamu akan mendapat 5 kerat. So kita boleh applykan konsep yang sama ini kepada soalan yang 5B. So back to this question 5B. 10 cm ini bagaikan 28 X kuasa 3Y dan 2 cm setiap bahagian tu bagaikan 4 XY. Jadi kalau kita nak carikan bilangan potongan 10 bahagi 2. Jadi untuk soalan ini akan menjadi 28 X kuasa 3 Y kuasa 2 bahagi dengan 4 XY. Panjang keseluruhan bahagi dengan panjang setiap bahagian. So ini hanya imbas kembali bahagian yang kamu dah belajar sebelum ni, pembahagian ungkapan. Jadi 28 darab X kuasa 3 maknanya ada 3X. So tulis 3 kali kemudian darabkan. Dan Y kuasa 2 maknanya ada 2Y. Darab 2Y. Okey. Bahagi dengan 4 XY, 4 darab X, 4 darab X dan Y. So, nombor bahagikan dengan nombor. 28 bahagi dengan 4, dapat 7. 4 bahagi 4, 1. Kemudian, boleh ubah X bahagi X, 1. X bahagi X, 1. Okay, tinggal lagi 2X ini. Tak perlu nak hapuskan sebab di bahagian bawah tiada lagi X. Okay. Kemudian, bergerak kepada Y. Y bagi Y 1, Y bagi Y 1. Dan bawah pun tiada lagi Y. So, Y yang lebih ini kita biarkan saja. Jadi, jawapan akhir yang akan kamu dapat ialah 7. Darabkan dengan X dan X. So, X kuasa 2 dan Y. So, 7X kuasa 2Y. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan 6. Jadi, pelajar 1 menunjukkan sebuah segitiga ACE. So, ACE, segitiga yang besar ini. Dan segi 4 sama BCDF. Jadi, saya buatkan tanda BCDF ini adalah segi 4 sama. Semua sisi adalah sama panjang. Seterusnya, diberi luas segi 4 sama ialah 36X kuasa 2 cm persegi. Jika CD sama dengan setengah DE, maka ungkapkan luas kawasan berlorek. So, CD di sini adalah sama dengan setengah DE. So, DE ini bagaikan ada 2 bahagian. So, CD yang ini adalah setengah daripada DE. Maknanya begini. Okay. Kemudian, luas bagi segi 4 ini adalah 36X kuasa 2. Luas untuk segi 4 ialah panjang darab lebar. Jadi, so luas segi 4, panjang darab lebar. Kita dapat 36X kuasa 2. Kalau saya nak dapatkan panjang dia, maka punca kuasa 2, 36X kuasa 2.
punca kuasa 2, 6 darab 6, 36. Jadi bila punca kuasa 36, kita dapat 6. Okay. So here 6. X kuasa 2 pula menjadi X. Maknanya panjang di sini ialah 6X. Sini pun 6X. Okay. DE adalah 2 bahagian daripada CD. So here 6X, ini pun 6X, 2 bahagian. Seterusnya, ungkapkan luas kawasan berlorek. Berlorek hanyalah 2 bahagian ini sahaja. Jadi kita boleh gunakan, saya tulis semula, luas kawasan berlorek. Kita gunakan luas segitiga besar ACE tolakkan dengan luas segi empat sama BCDF. Bila luas segitiga keseluruhan ini kita keluarkan luas segi empat sama, maka yang tinggal adalah kawasan yang berlorek. Jadi macam mana nak dapatkan luas untuk segitiga yang besar? So, luas segitiga ialah setengah darab tapak darab tinggi. So, tapak di sini, tapak ialah tapak keseluruhan yang ini. Okay. Jadi, tapaknya ialah 6X darabkan dengan 3 sebab ada 3 6X. Kemudian darabkan dengan tinggi. Tinggi di sebelah menegak ni. Ini adalah tinggi. Jadi, tingginya ialah X tambah 6X. Kemudian tolakkan dengan luas segi empat yang diberi ialah 36X kuasa 2. Okay, now look at this part. So here kita ada 18X darabkan X tambah 6X. 1 tambah 6, 7. 7X. Tolakkan 36X kuasa 2. So, bahagi 2, 1. Bahagi 2, 9. Jadi, kita dapat 63X kuasa 2. Kemudian, tolak 36X kuasa 2. So, your final answer will be 63 tolak dengan 36, 27 X kuasa 2. So, itu adalah jawapan akhir kamu.